Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya untuk datang berkongsi sedikit pengalaman, sedikit perkongsian. Saya diberi tajuk Surviving Housemanship. Ya. Baik, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Muhammad Syamirullah bin Rahim. Saya graduasi daripada Nizhny Novgorod State Medical Academy pada tahun 2012. Selepas graduasi, saya memulakan housemanship saya di Hospital Tuanku Fauzia, Kanga Perlis daripada tahun 2012 hingga ke tahun 2014. Dan selepas saya menamatkan housemanship saya bersambung menjadi pegawai perubatan MO di Hospital Daerah Besut, Kuala Terengganu, sebagai pegawai perubatan lah, MO daerah. Jadi perkongsian saya pernah buat perkongsian sebegini tahun lepas. Kalau rakan-rakan semua, kalau anda semua boleh cari dekat YouTube, ada lagi video tu. Jadi mungkin video kali ini ada banyak persamaan dengan yang tahun lepas punya. Tapi kalau nak tengok silakanlah, tak masalah lah. Baik. Pertama sekali, housemanship saya pada tahun 2012. Tahun 2012 dengan sekarang banyak perubahan, banyak perbezaan yang boleh kita nampak sebenarnya. Perbezaan yang agak ketara sebenarnya. Dan pada ketika saya housemanship tahun 2012, pertamanya ketika tu houseman tak seramai sekarang lah. Kalau dibandingkan kita ada masalah yang perlu kita akui, iaitu lambakan houseman. Sebab kita tengok sekarang ni kan, banyak graduasi baru balik daripada Russia sendiri, daripada Poland ada, daripada Czech ada, daripada Europe, kemudiannya daripada negara-negara lain seperti di India, Mesir, Indonesia. Tak dilupakan juga di negara kita sendiri, di Malaysia, dan kolej-kolej perubatan pun dah mula mengeluarkan graduasi perubatan dia orang. Jadi semua ni start bekerja pada hampir tempoh yang sama. Jadi kita dalam lambakan yang sama. Tahun 2015 banyak lambakan. Bandingan tahun 2012 dulu, yang saya buat perbandingan, macam saya graduasi pada Jun 2012, dan lepas graduasi terpulang Malaysia. Bulan Julai tu bulan puasa, bulan Ogos sempat kahwin semua, dan bulan 10 dah masuk kerja dah. Jadi bulan 6 ke bulan 10 bukan dalam 4 bulan. Waktu menunggu saya lah, honeymoon lah waktu tu. 4 bulan dah boleh masuk kerja dah. Compare dibandingkan dengan tahun-tahun ini, tahun lepas kan, isteri saya sendiri lah, Azlin sendiri, dia dah grad pada bulan 6, kemudiannya dia masuk kerja pada bulan 12, 6 bulan waiting list yang menunjukkan lagi lah. Dan kalau tak silap saya juga, boleh cuba cari start daripada awal bulan ni kalau tak silap. Kita dah ada sistem penempatan houseman secara online tak sama macam dulu lagi dah. Kalau dulu masa kita isi borang housemanship, kita boleh tulis kita nak minta dihantarkan dengan dekat dengan rumah kan, dekat dengan Arustar, Hospital Senah Bahaya dulu, Hospital Kanga apa semua. Kemudian kita boleh appeal. Kalau tak dapat, kita boleh buat rayuan kan, bagi surat sokongan, kata ibu apa sakit, nenek sakit, kata nak ada masalah sebagainya kan, dan boleh consider Tapi sekarang ni bila dia dah ada waiting list yang panjang, dah ramai graduasi dah, jadi apa yang saya katakan, houseman sekarang ni dah jadi macam kita dah macam expendable kan. Kalau telah kita dapat satu tempat kan, dapat dihantar ke posting ke tempat yang kita tak nak, di Sabah Sarawak contohnya, jauh kan, dia dapat dah berapa tengok Sutamiri kan. Kalau Sutamiri kita nak buat appeal pun kadang-kadang mungkin tak dilayan sebab kita dah dikira expendable kan. Juta nak pergi tak apa, oleh banyak lagi nak pergi kan, beratur beribu nak pergi kan. Jadi kita dah tak boleh nak memilih. Itu yang saya rasa kalian akan hadapi lah. Penting saya nak sebut mengenai hal ini dulu sebab dia berkait rapat dengan suasana kerja. Suasana kerja, kalau macam tahun 2012 kan, 2012 saya mula masuk bekerja di hospital tempat saya bekerja sebut. Saya mula posting di Jabatan Perubatan medical. Jadi kalau di medical tu, saya ambil contoh, dia ada bukan dalam 6-7 ward kalau tak silap, dan satu ward tu ada dalam 30 pesakit, 30 orang pesakit satu ward. Dan pada tahun 2012 purata hanya ada 2 orang houseman untuk menjaga satu ward. Maksudnya secara ringkasnya, kuota dia punya ratio dia, nisbah antara pesakit dan houseman adalah 15 pesakit untuk seorang houseman. Itu ketika tahun 2012, ketika saya mula masuk kerja. Jadi waktu tu memang busy sikit lah. Kalau kita ambil contoh
pukul 8 pagi MO nak round, kan round tu mesti kita MO datang jumpa pesakit lah. Jadi kita kena habiskan review sebelum 8 pagi. Review tu bermaksud pagi-pagi kita datang, kita jumpa pesakit, kita tanya apa khabar, kita tengok perkembangan dia macam mana, masih demam lagi ke tak, antibiotik jalan ke tak, kan. Itu review pagi. Itu tiap pagi kita buat. Jadi katakanlah seorang pesakit kita ambil masa 10 minit nak review. 10 minit nanti okey tu. Kalau pesakit tu baru kita jumpa kan 15 minit, setengah jam. Tambah-tambah kalau ada kena ambil darah, kalau kita kena ada buat examination, buat PR dan sebagainya, tentu mengambil masa yang lebih lama. Jadi kita anggarkan seorang pesakit 10 minit. Jadi kalau saya perlu jaga 15 orang pesakit, kan, jadi saya kena datang sebelum pukul 8. Jadi saya perlu datang 150 minit lebih awal, kan, daripada pukul 8 tu. Bermaksud dalam pukul 5.30 pagi, pukul 5 pagi saya dah kena ada dah dekat buat. Dia kena start lah morning review. Supaya saya dapat habiskan review sebelum pukul 8 pagi. Itu ketika tahun 2012. 2012 tu sepanjang hari 15 orang sakit kita akan jaga. Bila kita round dengan MO order suruh ambil blood, MO order suruh hantar x-ray, suruh buat prosedur ini dan itu, kan, semua kita kena buat sendiri. Kita tak boleh nak tolak sangat lah. Nak kata kita saja yang jaga. Kita nak minta tolong daripada ward atas pun dia pun banyak pesakit juga, 15 pesakit juga. Nak minta tolong daripada wing sebelah, dia pun ada patient dia sendiri. Jadi nak mahu tak mahu, kan, kita kena juga buat sendiri. Contoh macam prosedur, kan, pleural tapping, abdominal tapping, kan, peritoneal dialysis dan sebagainya, semua kita kena. Nak tak nak, mahu tak mahu, kita kena try juga buat sendiri. Sebab kita tak boleh nak harap orang lain, kan? Semuanya harap kita. Beranula kalau tak dapat, kita nak minta tolong orang pun menyusahkan dia juga, kan? Jadi kita kena cuba juga untuk dapat. Itu dahululah. Kemudian saya dapat lihat perubahan yang ada ketika awal saya mula housemanship sehingga sekarang, sehingga ke hujung-hujung saya housemanship. Jadi bila saya hujung housemanship tu, HO dah semakin ramai. Bila semakin ramai tu, kita boleh dapat lihat perubahan yang lebih ketara. Saya ambil contoh sebuah jabatan yang saya berkhidmat di hujung, di last di saat-saat akhir housemanship saya. Satu ward ada bukan seorang, bukan dua orang, ada 20 houseman. 20 houseman pada waktu siang ada 11-12 houseman satu ward. Sakit ada 10 orang. Bayangkan kalau sakit ada 10 orang. Maksudnya seorang houseman, 2 orang houseman jaga seorang pesakit. Itu ketika ward tak penuh lah. Kalau ward penuh pun seorang houseman jaga 2 pesakit. Jadi nisbah dia dah berkurangan dengan mendadak. Bukan mendadak tu maksudnya kita dah kurang exposure. Bila kurang exposure tu memang nampak lihat. Kita dapat lihat siapa yang kuat mengelat lah semuanya. Ada rakan saya datang kerja, kalau dulu saya jalan pukul 5 pagi, dia datang kerja pukul 7.45. Datang tanya tengok patient mana lagi tak review. Maksudnya dia dah boleh berlengah gitu. Itu juga dengan prosedur, kan. Tak nak biarlah dia orang buat, kan. New case datang nak kelak, kan, kata biarlah junior-junior kelak, kan, tigers kelak, kan. Jadi kita dah dapat lihat ada perubahan kat situ. Nak kata perubahan ni tidaklah kita kata semua houseman sekarang macam tu, tak. Kita dapat distinguish, kita dapat bezakan antara yang betul-betul nak excel dengan yang memilih untuk tidak excel, kan. Jadi waktu kita nampak lah, nak kata salahkan dia orang pun tak juga, sebab zaman berubah. Zaman berubah. Antara zaman saya tahun 2012 dengan sebelum tu, kan, selalu dia kata during the old time, during my time, kan, yang dah jadi MO, dah jadi specialist sekarang ni, kan. Kita dulu jaga satu ward satu orang seorang, semua on call 36 jam, kan. Dia cerita dia punya zaman kegemilangan dia orang lah, so-called kegemilangan. Tapi kita tengok perubahan tu ada. Zaman tu berubah. Zaman saya dah macam time saya tu on call system dah dimansuhkan, shift system dah dimulakan. Jadi saya tak sempat sangat lah, ada 1-2 posting sempat rasa on call system tu. Jadi tambah sekarang ni pun makin berbeza, makin berubah. Tapi yang pentingnya, tak kira houseman zaman itu yang pertama yang kita kena acknowledge lah, yang kita kena akui, itu zaman berubah, tapi macam mana pun matlamat tetap sama. Apa objektif housemanship sebenarnya? Kalau kalian tanya diri kalian sendiri, sebab apa nak masuk housemanship, kan? Kita dah grad sebagai doktor, medical degree, kan, dah dapat title doktor, tapi are you really a doctor? Kita tanya diri sendiri lah. Boleh tak merawat, kan? Kita tak rasa confident lah. Jadi housemanship, kalau berdasarkan pendapat peribadi saya, kan, pandangan peribadi saya, housemanship adalah tempoh untuk kita jadi confident dengan diri kita merawat pesakit. Housemanship tujuan dia adalah membuatkan kita boleh berdikari
boleh merawat sendiri, tak perlu bergantung pada orang lain, tidak boleh lagi bergantung pada orang lain. Bandingkan time horsemanship dulu, time HO, kita ada backup, ada insurans, ada apa pun tanya MO, tak tahu nak buat apa tanya MO, tanya specialist, prosedur semua ada orang supervise. Tapi bila you dah habis horsemanship, you dah habis pada HO jadi MO, sebagai MO semua you kena buat sendiri. It's all on your own. Perlu taping kan, tak boleh lah minta kawan-kawan tengok-tengok kan, but in the end you ni buat juga. You tak boleh kata tak dapat, tak tahu sebagainya. It's no excuse kan. That's the two years of horsemanship is all about, is to prepare yourself. Terutama kalau you kena pergi district macam saya. Di district, walaupun MO kat district sekarang ni dah ramai, tapi kalau you on call, kau seorang-seorang. You tak boleh nak intubate patient kan. You sekali datang GSP semua kan, you nak call, tolong datang intubate kan. Setengah jam lagi pun nak sampai pun nak intubate. Sangat bahaya kan. Jadi sebab tu itulah all horsemanship is all about. Jadi kalau kita sendiri boleh bandingkan, sebab tu kita dapat lihat jurang yang berbeza antara zaman dulu, zaman yang sekarang ni dengan zaman sekarang. Exposure kita berbeza, tapi chances ada, peluang ada. It's all about whether you want to grab it or not. Okay. Jadi bila you masuk horsemanship, nak you korang semua ni ada sedar sebab apa semua kena horsemanship. Kenapa tak masuk tak perlu horsemanship, tak boleh. So tempoh 2 tahun dah tempoh yang panjang, tapi adalah tempoh yang perlu untuk kita. Seterusnya saya sentuh sikit mengenai grad Russia lah, sebab kita kan graduasi pada Russia kan. Dan zaman dulu memang ada stigma lah, dulu lah. Stigma kata grad Russia teruk, grad Russia ni, grad Russia that. But luckily kan, our senior kita yang dah 2-3 tahun dah grad tu, dia orang yang hadapi all this stigma ni, dan dia orang berusaha keras nak ubah stigma ni. Dan bila dia orang dah ubah, sekarang ni sini kita tu dah jadi MO, dah jadi specialist, tak ada orang berani kutuk Rusia lah. Sebab apa? Sebab we prove that we can be better than them. Jadi jangan, in the end orang tahu yang grad Rusia bukan semua teruk, ramai je yang okey-okey. Kita tengok sendiri yang sini kita ada yang dah jadi MO, ada jadi specialist, ada yang dah buat master program, ada yang dah buat macam-macam. Dan if they can survive, if they can cope with that, and if they can be success, why can't we kan? So tak boleh nak pukul kata semua grad Russia teruk, tak. Sebab tu have confidence in ourselves lah. Luckily kita dah tak perlu lalui semua ni dah lah. Ada je lah kadang-kadang kan, kita kata bila MO tanya grad mana, grad Russia, betul dia pun tak apa, tu stigma dia kan. Kita pun boleh katanya grad mana, grad lokal, balik kat dia kan. Sebab grad, saya tengok ada beberapa kelebihan dan kekurangan antara grad Russia dan grad tempat lain, sama ada di UK, Europe dan negara lain maupun di lokal sendiri. Yang pertama, grad Russia kelebihannya, kita ada asas yang kuat. Asas yang kuat sebab kita belajar semua daripada basic kan. Kita belajar ikut classical system kan, classic system. Kita belajar macam sekolah rendah kan. Start dengan anatomy, fisiologi, histologi, biochem semua kan. Berbanding dengan kebanyakan medical school kat dunia ni, dia gunakan block system. Block yang belajar kardiovaskular, respiratory kan. Daripada sel sampai ke fisio kan. Tapi kita belajar satu-satu, anatomy, histologi kan. Itu kita tak waktu belajar dengan waktu kerja sangat berbeza lah. Kita tak sedar kita ada kelebihan tu. Sebab bila kita belajar dulu, kita tak nampak. Kita duk belajar kan, standing cover, duk ajar artery, vein, semua kita tak nampak. Tapi bila kita dah kerja kan, baru kita boleh correlate. Oh, rupanya betul. Oh, macam tu rupanya. Jadi apa dia kata, apa yang kita belajar dulu zaman sekolah, zaman medical school, bagikan jigsaw puzzle, keping-keping. Bila kita dah kerja, bila kita dah boleh nak cantumkan balik sendiri, kita boleh relate satu sama lain, itu waktu tu kita baru faham, oh benda ni lah yang dulu Mayaski ajar. Saya ingat lagi Alejandro Garcia kan, kirurgi operatif surgery kan, topografi anatomi kan, Alejandro Garcia. Saya pernah zacut dengan dia. Dia tanya saya soalan. Dia kata tangan kita ni, tangan kita kalau kita, if I take out the radial artery, what will happen to your hand? Will it gangrene, necrotize? Saya kata, yes, it will gangrene lah, bagi kita buang artery. But then dia jawab balik, saya kata, no, it will not necrotize. Why? Because it has collateral circulation from the ulnar artery.
So benda tu kata baru tahu kan. Tapi bila dah kerja kan, contoh macam kerja pun kita faham. Sebab apa kita nak buat Allen test. Contoh. Pernah dengar ada Allen test? Saya rasa kat Russia tak nak sebut kan. Kalau saya yang lupa tak tahulah. Allen test bila kita nak insert arterial line contohnya dekat ICU. Kita insert arterial line kat radial tadi kita buat sebab apa kita nak make sure collateral circulation tu elok. Ataupun patient contohnya macam patient nak buat AVF, arteriovenous fistula untuk HD, untuk hemodialysis. Kita kena check Allen test dulu. Sebab kita nak sambungkan arteri dengan vein dia kat atas. Kita nak make sure ulnar dia okey. Itu semua ada, kita ada asas. Basicnya kita ada. Tapi macam mana kita nak cantumkan dia, nak faham. Microbiology, contohnya Mayansky dok ajar pasal cell wall lah, betul, beta lactamase apa semua. Bila kat sini, bila in practice baru kita nampak. Sebab tu patient ni bagi antibiotik 5 hari tak demam-demam tak berubah sebab dia resistant banyak. Kita tambah macrolide, kita tambah dengan benda lain kan. Jadi itu cara kita guna apa yang asas yang kita ada. Kita ada asas. Tu sebab tu kita jangan dengan rasa rendah diri dia compare tu ada grades. Yang kedua kelebihan kita adalah kita ni orang kata housemanship teruk kan. Housemanship adalah saat yang paling teruk dalam kerja seorang doktor orang katalah. Jadi teruk tu harsh lah, macam cabaran dia saya akan ceritalah nanti lah. Tapi apa pun cabaran dia kan, saya selalu pesan kat diri saya lah ketika saya houseman dulu kan. Dia kata aku dah pernah lalui Russia kan. What else can be worse than Russia, you tell me kan. Kita dah lalui benda pelik-pelik kat Russia kan. Dengan immigration entah apa-apa, dengan dekanat entah apa-apa, dengan nak pergi kerja redah salji yang kita pakai 3-4 lapis mata-mata nak pergi kelas kan. Takkan nak pergi housemanship ni tak ada apa sangat. Jadi bila kita rasa macam tu kan, kita dapat pujuk diri kita lah kan. 6 tahun aku kat Russia boleh survive, ni kan pula 2 tahun housemanship. Dan betul, Russia mengajar kita macam-macam. Kalau dulu masa sacut kan, kita geram dekat Radaif kan, kata you may go home kan. Radaif failkan kita kan. Bila housemanship kena maki dengan specialist, diam je lah kata kena takut apa, Radaif pun aku pernah fikir aku. Jadi kita boleh rasa macam tu kan. Jadi kita somehow kan, from my point of view kan, kita generation ni kita lebih keras lah. Banyak saya jumpa rakan-rakan daripada grad Russia kan, dia lebih cekal, lebih kata apa, resilient, tak mudah mengalah. Kita bukannya cry baby yang baru start housemanship sebulan nak balik nangis, tak kan. Kita dah duduk kat Russia 6 tahun kan, so should be better. We should be better than them lah. Okay. Tapi itu antara kelebihan kita lah berbanding dengan orang lain lah. Tapi kita pun ada kekurangan juga ya, sebab tu kita ni bagusnya kan, sebab kita bukan yang pertama, kita bukannya pioneer, kita ada pioneer senior-senior kita. Kita ada daripada awal dulu, masa saya sampai dulu first batch baru 4th year. Sekarang ni kita dah berapa batch dah grad dan kita boleh dapat feedback daripada orang kan. Saya sendiri pun sebelum grad dulu tanya kat senior macam mana senior beritahu macam ni, kita kena buat something, berubah kan. Jadi contoh salah satu kekurangan kita dari segi skill praktikal kan, itu kita tak nafikan. Kat Russia apa sangat boleh buat, set banula pun tak boleh kan. Nak pegang patient pun kadang-kadang tak payah nah. Apatah lagi nak ONG kan, takat tengok delivery tak boleh nak assist dan sebagainya kan. Kita memang ada kekurangan yang besar kat situ. Grad local grad yang kena conduct delivery baru boleh grad kan. Kita tak ada conduct, kita tengok je, observe je kan. Jadi tu perbezaan kita lah, kita kekurangan skill praktikal. Tapi jangan risau kan, saya dulu pun lepas grad mula masuk kerja pun risau juga kan, tak pernah set line, tak pernah set manula apa semua. Tapi benda-benda ni with time kan, skills will be perfected lah, practice make perfect lah. Set line, kalau sehari je set 10 line kan, dalam masa 10 hari dah set 100 line kan. 100 line tu kan, the whole, bandingkan dengan 6 tahun kat Rusia dengan 10 hari kerja sebagai houseman, lagi banyak you belajar 10 hari sebagai houseman. Betul. VE kan, kat Rusia tak pernah buat VE kan, check VE, vaginal examination. Kat Malaysia kan, sehari jumpa 10 patient, dia buat VE 3 hari kan. Sekejap dalam masa seminggu je dah almost 100 dah VE you buat. That's a whole lot more than 6 years. Waktu housemanship ni waktu belajar yang paling penting. Tapi nak belajar kita kena ada asas lah. Tak ada asas kita tak boleh tahu apa kan. Kita tak tahu VE, tak tahu nak check apa kan. So kita masuk seluk tu bodoh macam tu je. That's ambition. No point. Lepas tu kita kena tahu. Bila kita tahu baru kita dapat praktis. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan kita dari segi syllabus lah. Sebab Russia punya syllabus memang different banyak dengan Malaysia punya syllabus. Bila tengok video saya yang sebelum ni, saya ada ceritakan di setiap disiplin lah. Jadi di syllabus yang different,
bahkan kita perlu adapt sikit. Tapi tak ada banyak beza sangat pun sebenarnya, sebab macam saya sebut prinsipal dia sama. Lagipun kat Malaysia ni banyak sumber, banyak resource kita ada. Dari segi buku-buku kita ada kan. Yang penting banyak kat Malaysia ni CPG, Clinical Practice Guideline. Tengok je guideline tu. Even though syllabus berbeza pun, bila kita baca guideline kita boleh faham, oh benda ni kita cek macam ni rupanya. Kalau kita Russia kita belajar lain, kat sini kita belajar lain. Macam tu lah. Contoh-contoh tu kita tropical disease kan. Banyak tropical disease yang penting kat kita kan. Leptospirosis, dengue kan, melioidosis, benda tu tak ada kat Russia. Dan ada penyakit yang kat Russia yang tak ada kat kita kan. Jadi kita kena frostbite ke apa, memang no point lah kan, nak belajar kan. Jadi benda tu semua kita kena tahu yang mana nak kita study untuk kerja, yang mana kita study untuk belajar kan, dan study untuk exam kan. Tapi yang penting sebab kita asas kita kuat kan. Bila kita asas kita kuat dengan syarat kita belajar masa medical school. Macam korang 6 year tak terlambat lagi kan. Korang ada GOS lagi kan. Masa study untuk GOS tu kan, ingat balik point you study tu, sebab apa you study. Bukan semata-mata nak lepaskan GOS, bukan semata-mata nak dapat MD, tak. Benda yang study tu dah yang akan guna masa kerja nanti. Kadang-kadang time tu baru kita nak menyesal dah kan, terlambat kan. Kita kata alah kenapalah aku tak buat, kenapalah aku tak. Jadi bila dah start kerja baru you tahu benda apa yang you belajar dulu yang kita guna pakai balik sekarang. Tu perbezaan, sikit sebanyak perbezaan lah antara Russia dan Malaysia. Okey, sekarang ni kita nak sentuh mengenai surviving housemanship. Housemanship ni adalah satu, seperti saya sebut tadi, satu period, satu tempoh yang sangat menakutkan. Menakutkan, sangat teruk. Tipulah ada orang yang housemanship dia teruk, tak ada lah. Semua orang mesti akan rasa stres ketika housemanship. Jadi kita nak survive housemanship tu, first kali yang perlu saya nak sebut, what are your expectation masa housemanship ni sebenarnya. Ni recording kalau live saya nak tanya betul-betul lah, apa yang anda expect bila masuk houseman kan? Adakah anda expect jadi macam cerita house, datang kerja orang main duduk kat meja semua discuss pasal diagnosis lah apalah kan. Tak ada lah TV dia semua tu. Jadi housemanship dia datang dengan stres, dia mesti datang dengan stres. Tak ada stres orang tu takkan boleh grow, takkan boleh improve. Jadi apa stres itu? Yang first kali stres daripada housemanship ni adalah sikit knowledge kan? Lack of knowledge. Tak rasa bodoh. Bila hari pertama dah masuk tu orang rasa bodoh gila, tak tahu benda. Dia bukannya bila kena maki tu, tak. Kena maki tu satu lagi benda lain, tak apa dah. Ni rasa bodoh bila diri sendiri, bila kita dah ikut round kan, dengan specialist MO cakap, MO dengan semua lain cakap, kita tak faham apa dia cakap. Bla 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 antibiotik bla bla bla, kita tak faham kenapa. Tak faham kan. Sebab kita tak tahu. Lepas tu plan dia beritahu, you buat ni kan. Bila MO order kata ambil dia renal function tu, esok ambil renal function kan, RP renal profile. Tapi kita tak tahu sebab apa ambil. Sebab apa MO ambil, entah dia suruh ambil je lah kan. Itu adalah sumpah dah tu, sumpahan kebodohan namanya. Itu satu cabaran pertama. Cabaran ni tak terasa sangat kalau orang seorang hati kering kan, dia tak mau improve kan, dia duduk macam tu je lah. Tapi kan, bila dia kena kat diri kita sendiri, bila kita akan hadapi lah, saya percaya mesti akan ada yang akan hadapi punya saat di mana sakit menderita sebab kita tak tahu, sebab kita tak boleh nak buat something, sebab kita terlambat. Jadi syarat pertama sebagai houseman ni, kerja houseman, kalau tanya saya apa kerja houseman, improve. Tu je, to improve. It's okay if you don't know on the first day kan. First day sampai kan, masuk patient uncontrolled DM, kita tak tahu nak buat apa, plan macam mana. Kita tahu plan apa, kita pun tengok pesakit lain punya ada pesakit uncontrolled DM, uncontrolled diabetic mellitus kan, tengok plan dia, kita salin je. It's okay kalau first day tak tahu, tak apa, but make sure the next day you tahu dah. Datang sakit uncontrolled, you tahu dah nak buat apa. Kena refer diabetic nurse, kena check dia punya glucose level every 4 hour, macam mana apa diabetic diet semua kena tahu, insulin macam mana nak adjust kan, oral antidiabetic macam mana nak adjust. So dari segi tu you improve. It's unforgivable kalau you sekarang tak tahu, at the end housemanship pun you tak tahu juga. Tu no excuse lah. Instead no point your housemanship, tak ada point, tak ada guna. Your housemanship sebab nak improve. Dari segi beranola contohnya, insert beranola, insert line. Insert beranola mungkin first day tu ada sekali 5 kali try pun nak dapat. Tapi by the time kita akan improve lah. At the end of the posting kan, kita boleh confident dah, dan boleh ajar orang lain, boleh ajar junior macam mana nak set beranola. Okay, tu dari segi improve lah.
Yang keduanya stres kan, stres ketika sebagai seorang houseman. Apa banyak benda yang stres sebenarnya. Yang pertama adalah stres bila tak dapat buat, dan stress working hours lah. Pertama, working hours, long working hours, and the burden of the job lah. Kerja sebagai houseman ni tak adalah orang kata complicated sangat, tak ada orang kata rumit. Sebab kalau rumitnya, bos kita lagi rumit, especially MO lagi rumit kan, especially kalau buat operation tu lagi rumit kan. Houseman tak ada operation, assist je. Tapi kita the workload tu berapa banyaknya kerja kita kena buat tu yang buat kita jadi stres nah. Kadang-kadang tak settle, kalau leceh nak urus banyak benda serentak, MO ni order ni, MO ni tu semua stres lah. Jadi kita kena pandai multi buat kerja serentak lah, panggil apa dah, multi purpose kan, multi function nah. Boleh buat banyak benda serentak kan. Serentak kena pandai set priority kan. Kalau kita jenis memang dah biasa relax, buat sejuk slow je, memang susah lah, kena berubah nah. Buat kerja mesti kena pantas. Lagi bos suruh kan, lepas ni you buat ni lah, kita okey bos, sign tulis. Nah, itu cara dia. Tak ada yang kata stresnya memang takkan jadi serabut lah. Sebab tu saya macam saya dulu masa housemanship kan, saya tak kisah kalau kerja balik malam, memang selalu kerja balik malam kan. Kalau tagging lah, masuk kerja pukul 7 pagi, pukul 6 pagi, balik kerja pukul 10 malam kan. Tak tengok matahari pun kan, duduk dalam hospital je kan. Tapi saya tak tahan kalau tiap hari kena kerja, lepas tu baru cuti. Lama sebulan kerja baru cuti. Memang ada yang masa tagging tak ada cuti, dia lepas off tag baru cuti. Kalau sebulan tagging, sebulan lah kerja, tiap hari kerja. All masa awal-awal tu semangat, tapi last minggu, 2 minggu macam nak gila kan, esok EL. Stres ni pasal kan. Itu dari segi workload lah. Kemudiannya stres dari segi bully kan. Bully ni nak kata tak ada langsung tu tak lah, mungkin ada nah, tapi tak banyak lah. Dan tu benda tu kita cuba ubah sekarang lah nah. Dulu saya tak tahu nak kata macam mana, sebab mudah, prinsipnya mudah je. Kalau do untuk others what you want to do to yourself kan. Kalau MO, kita rasa MO tu tak patut buat macam tu kat kita kan, nanti bila kita jadi MO, kita jangan buat macam tu kat orang. Macam tu cara dia. Tu cara nak stop this cycle tu lah. Ada MO yang maki-maki depan patient kan, panggil lu apa semua, ambil file lempar apa semua, memang ada. Saya tak nafikan ada, memang ada kan. Tapi kita diam kan, kita marah juga lah, kita pendam je lah. Kita pesan kat diri sendiri, make sure nanti one day bila aku jadi MO, bila aku jadi specialist, aku tak buat macam tu kat orang lain. Pasal kita tahu macam mana kita rasa pada saat tu dan tak sepatutnya berlaku lah. Dan kita nak ubah benda tu. Jadi benda ni akan tambah stres kat kita. Sebab tu ada orang stres sampai kena refer PSY kan, masuk PS psikiatri, houseman, doktor kena rujuk ke PSY sebab stres masa kerja. Itu serius lah. Tapi walau stres macam mana pun kan, satu yang saya kena ingat lah. Dan ni saya pesan kat isteri saya kan, masa dia mula start housemanship, sampai sekarang saya pesan dia. Dia kata nasihat apa paling bagus bagi orang housemanship, sebesar satu je nasihat dia. Nasihat saya, walau teruk macam mana pun kerja, walau stres macam mana sekalipun, jangan aniaya sakit. Jangan aniaya bersakit. Jangan lepaskan stres kat sakit, jangan. Ada orang stres bila kerja kan, dia buat kerja cincai. Siap mula pun itu je. Kesian ya, yang menderita siapa? Pesakit menderita. Tak sepatutnya berlaku lah. Sebab tu dalam Hippocratic Oath kan, sumpah Hippocrates, tak kira lah version original ke, version Islam ke kan, apa benda ayat pertama, first kali dalam Hippocratic Oath, siapa tahu? First kali dalam Hippocratic Oath adalah primum non nocere, first do no harm. Itu tujuan kita. Sebab pesakit datang ke hospital, pesakit datang jumpa doktor, apa tujuan dia? Sebab apa dia datang jumpa doktor? Dia nak minta doktor tolong dia. Pasal dia ada dalam kesusahan, dalam kesakitan. Dan dia expect kita untuk buat dia sembuh. Bukannya kita buatkan dia lagi teruk. Sebab tu dah seorang doktor, bila dia buatkan pesakit dia makin teruk, itu satu pengkhianatan terbesar. Dia tak sepatutnya berlaku. Bayangkan kalau dia tu buat kerja cincai apa semua kan, kita mengkhianati kerja kita lah, profession kita. Sakit dia memang ada dia sakit kan, dia datang kat komplain kat kita. Sebab tu kita sebut chief complaint kan, chief complaint sakit. Sebab apa disebut komplain kan, kita kata banyak komplain lah kau ni, banyak ni lah kau ni kan.
memang komplain, memang dia sakit kerja dia komplain lah. Dan kerja kita adalah untuk merawat dia. Sebab tu first do no harm. Stres macam mana sekalipun, jangan lepaskan stres kat pesakit. Jangan sebabkan kita stres, pesakit menanggung kesan. Ada orang ni tu, ada HOD jadi buat kerja cincai, nak balik cepat kan, sebelum pukul 8 kan, stres kita tak payah banyak ni, buat cincai tulis pencincai apa semua. Kesan dia pesakit yang terima, bukan kita. Kita mungkin boleh balik on time, tapi sakit menderita kan. Sebab tu kita kena quick if you must lah. Saya kenal seorang rakan saya kan, satu batch, bukan batch ni lah, satu batch Yasmin kan, dia quit housemanship dia sebab dia tak tahan. Bukan tak tahan stres, tak tahan apa. Dia beritahu saya, dia kata nak quit lah. Sebab apa nak quit? Sebab aku takut aku tak boleh nak rawat sakit aku, dia kata. Aku takut bila aku kerja, sakit aku yang teruk. Rasa bersalah tu, rasa menderita tu ada, rasa tertekan tu. Benda tu tanggungjawab. Benda tu akan disoal di akhirat kelak. Bagi orang Muslim kan, kita akan disoal di akhirat kelak. Dapat MD kita bukan saja dapat, tak. Housemanship bukan saja housemanship, tak. Tapi kita nak tahu sebab apa. Kita nak dibertanggungjawabkan atas tugas yang kita galas ni. Sebab tu saya tanya balik kawan-kawan kan, apa kau expect sebagai houseman ni? Kalau jadi houseman ni macam mana? Jadi houseman ni memang teruk kan. Tak ada kan saya tak nak gula-gulakan lah kan, cerita yang bagus-bagus, cerita yang menarik kan. Memang ada kan? Tapi kita nak tahu yang teruk supaya kita dapat cari apa tujuan kita berada di jalan ni. Kenapa kita nak jadi houseman? Setiap orang, setiap kalian ada jawapannya, masing-masing punya jawapan lah. Ada yang kata aku nak jadi houseman sebab kerana Allah, dan orang Islam kan, kita kata nak jadi houseman kerana Allah, nak dapatkan pahala, ini jalan dakwah dan sebagainya kan. Itu menjadi kekuatan kepada kita, maka dari tak ada orang kata aku jadi houseman sebab nak dapat duit kan. Tak salah, dia nak dapat duit ni lah. Tapi asalkan itu cukup untuk menjadi kekuatan kita di jalan ni, dan by all means go on, tak ada masalah. Aku jadi doktor sebab aku nak tolong orang kan, niat murni kan, niat suci murni, betul, tak ada masalah, tolong orang, betul lah. Tapi make sure dengan you tolong orang tu, you dapat kepuasan yang menjadi kekuatan pada you untuk melangkah keluar dari akhir. I tell you honestly kan, saat yang paling kata berat lah masa housemanship ni lah bila pagi-pagi you nak start enjin motor pergi kerja, atau you nak melangkah keluar pada pintu nak pergi kerja. Rasa nyampahnya nak pergi kerja kan. Hari ni buat silap, esok buat silap lagi kan. Benda-benda kesilapan kemarin, kesilapan semalam semua menghantui. Terus saat paling susah semasa syek masa nak keluar pergi kerja tu, memang rasa berat hati sangat. Terutama kan dah berkahwin, dah berkeluarga kan, nak tinggal bini apa semua kan, memang rasa stres sangat. Tapi kita ingat, kerja kita nak buat ni, housemanship ni, merawat orang ni, doktor ni, kita akan buat until the rest of our life kan. Bukan hari ni saja, bukan esok saja. Kalau hari ni you screw up kan, hari ni kita buat, kita rasa macam bodoh sangat, esok kan rasa bodoh lagi. It's not the worst yet kan. It may be the worst day at the moment kan. Kita tak tahu esok macam mana lagi kan. But yes, a better taste tu. Kalau macam saya sendiri personally kan, apa yang buatkan saya kuat, tak tahu nak kata macam mana kan. Tapi bila bersakit, dapat discharge kan, dia senyum, dia datang, dia makasih doktor apa semua, somehow kita pun rasa Alhamdulillah kan, at least selesai kerja aku. Bila kita on call, bila saya on call, bila saya balik, satu soalan je saya akan tanya ke diri saya kan, have I do justice to my patient? Adakah aku buat yang baik dah untuk sakit aku, ataupun aku jadi seorang doktor yang zalim masa aku on call tadi malam tadi? Itu je. Sebab benda ni akan disoal, benda ni akan ditanya, benda ni akan dinilai kan. Sama ada oleh Tuhan yang akan menilai kita, ataupun kita sendiri akan menilai diri kita sendiri kan. One day kan, tak kira lah apa fahaman kita sekalipun, agama kita sekalipun, kita tahu benda ni akan kena balik kat kita. One day bila kita sakit, kita masuk hospital, kita akan dapat layanan yang sama. Ataupun saudara mara kita semua masuk hospital semua, kita nak dia dapat yang terbaik. Sebab tu antara benchmark yang selalu kita guna kan, how do you know you are good enough as a doctor? Dia tanya, kata, would you treat yourself kan? Kalau kita nak judge seseorang kan, dia ni seorang houseman, a fellow colleague kan, seorang houseman yang sekalian kita kan, kita tanya diri kita, kalau mak aku masuk, aku nak bagi tak dia jaga mak aku?
agak jangan bagi dah. Dia cucuk menular 5 kali tak dapat, nak cucuk mak aku kan. Kita tak mau macam tu. Kita pun tak mau orang kata macam tu ke kita kak. Betul, kita kena perfect kita punya skill kita kena improve kita kena tu. Ini hypertension bagi ubat tak apa-apa, nak jaga mak aku. Kita sendiri pun macam mana? Kita nak rawat mak orang lain macam mana? Kita nak rawat mak somebody kan? Anak somebody, ayah somebody. Of course, walaupun tu hanya seorang sakit bagi kita, mata kita dia yang seorang sakit daripada ratusan sakit kita ada, pada seorang anak, pada seorang isteri, there is somebody yang dia sayang, yang dia jaga. Dia tu takkan terkena kat kita kalau kita tak rasa. Sebab itulah tugas sebagai housemate, saya nak kalian semua betulkan mindset balik kan. Ya, kita nak grad dah 6 year dah kan, nak habis dah 6 tahun kerja, for what semua ni, untuk apa semua ni ya? Benda ni memang akan jadi stres ya? Tak payah kerja lagi pun, the reality and the hakikat kejayaan ni sendiri dah cukup berat untuk kita. Kalau sebab tu saya terus terangnya, kalau ada siapa yang tak sanggup nak lalui semua ni, just quit lah. Anda mungkin kata lah 6 tahun dah nak grad dah, takkan lepas grad quit kan, tak ada kerja kan, bazir kan. At least it's better you quit now than you start housemate nanti then you quit tengah jalan. It's much worse kan. Ini pun masalah kita kan ni, as a doctor MD, bila you quit nak buat apa kan? Kita tak banyak pilihan. Kita kerja-kerja lain adalah kerja dengan insurance company ataupun kerja dengan apa dah jual apa dah dengan medical supply semua tu boleh lah kan. But then is it the really life you want kan? So you better ask yourself before start kerja kan. Mungkin masa first year dulu minda kita masih kebudak-budakan lagi, kita tak terfikir semua ni. Baik korang kan, dah final year 6 year dah, nak ghost exam dah, sikit lagi dia nak pegang scroll tu kan, tambah rush dia confirm dapat kan, confirm pegang scroll tu kan. Tanya yourself, apa benda yang kau pegang sebenarnya kan? Benda ni bukan nak menakut-nakutkan, tapi nak kita rasa sense of responsibility bila kita start kerja sebagai housemanship. Benda ni saya pernah sebut dah dalam video sebelum ni kan. Housemanship ni banyak sebab antara problemnya adalah problem attitude lah. Skill dengan knowledge, 3 benda yang penting: attitude, skill dan knowledge. Skill boleh diperfectkan kan, practice boleh perfect. Knowledge study study insyaAllah boleh. But attitude memang susah nak ubah. Sebab tu I nak you all masuk on the first step lagi of the journey kan. Langkah pertama lagi, mulakan dengan langkah yang betul, supaya at the end of your journey, tak kira lah you habis housemanship ataupun bila dah masuk kerja sebagai MO nanti, you ada hala tujuan yang betul. Bukannya you buat kerja ni sebab mahu terpaksa, you buat kerja ni you tak hari pergi kerja rasa leceh, rasa benci, dan tak payah kerja ni lah, cari kerja lain yang lebih membahagiakan anda. Kalau di tengah-tengah kebizian tu, tengah-tengah sibuk, tengah-tengah teruk, tengah-tengah hektik tu, anda dapat melihat kebahagiaan pada diri anda kerja sebagai seorang doktor dan kerja. Supaya in the end kita kerja ni bukan untuk orang lain. Kita kerja bukan untuk MO kita, bukan untuk specialist kita. Kita kerja untuk pesakit kan. Rawat pesakit, tapi pesakit tu dah sihat, dia boleh kerja, dia pun dah tak ingat kita lah. Tapi kita masih lagi buat benda yang sama tiap hari sampai kita mati. Jadi ini kerja yang kita pilih. Betulkan niat, luruskan balik fikiran kita, tanya istikharah sama istikharah apa semua, tenang fikiran balik, dan langkahlah ke dalam housemanship dengan confident, dengan jelas aku nak jadi doktor macam mana, aku nak housemanship ni aku nak jadi macam mana, biar jelas dalam fikiran kita, dan semoga kita dibentuk dalam kejelasan tersebut. Akhirnya itu sajalah saya rasa. Mungkin lepas ni kita ada session soal jawab. Saya tak pasti saya boleh online atau tak, saya post call. InsyaAllah saya cubalah. Tapi macam mana sekalipun, saya doakan yang terbaik untuk kalian. Bila Raja Haji tu, maka kita akan jumpa lagi di tempat kerja yang sama, mungkin sebagai referral ke. Seronok bila dapat surat referral, tengok oh dia ni aku kenal di sini, kita kenal somebody, kita kenal somebody yang kita pernah barbecue sama-sama dekat park dulu. Benda itu semua is this sweet little moment tu yang buatkan kita rasa seronok. Sebab kita tengok, look where I am, aku dekat sini, dia kat sana kan. Dan kita saling bekerja, itu kita nak. Jadi all the best dalam GOS. Ingat pesan saya, study untuk GOS dalam masa yang sama,
realize what you're studying for. Ambil berkat dari cikgu banyak-banyak. Sebab itu semua akan balik, kita akan praktis lah. Dan itu sajalah. All the best. Assalamualaikum.